Dengan laporan dari Studio Mini Kompleks Islam Putrajaya dan sudah pun bersedia di sana Khairul Hafiz Abdul Halim. Silakan Khairul. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Konsep perubatan alternatif Islam kini semakin mendapat tempat masyarakat selain perubatan moden sedia ada. Namun di sebalik kegarahan individu menawarkan perkhidmatan tersebut, terdapat pula pengamal perubatan Islam yang hanya berselindung di sebalik nama agama. Yang pasti, masyarakat diminta bijak menilai sesebuah pusat perubatan, termasuklah pengamalnya. Bila ada ilmu, mereka boleh banding bezakan mana perawat yang betul, mana perawat yang salah, apa ayat yang perlu dibacakan, apa yang tidak dibenarkan. Beberapa nama seperti Darul Syifa, Darul Salam, Tibun Nabawi dan beberapa pusat rawatan yang memang diakui kesahihannya dalam rawatan seperti bacaan dan bahan-bahan yang digunakan. Bagi Akademi Rawatan Islam Syifa Sunnah, mereka merupakan Akademi Rawatan Islam Malaysia berdaftar di bawah Gabungan Pertubuhan Perawat Islam Malaysia (GAPIMA). Syifa Sunnah turut beroperasi di Perak secara bergerak dan mengadakan program sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Kadang-kadang program moden ini tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah individu. Jadi alternatif yang kedua, mereka kena pergi kepada rawatan Islam. Jadi ini salah satu daripada usaha kita lah untuk memberi rawatan Islam kepada siapa-siapa saja, terutama karah Majlis Al-Azim. Jadi kita terima mereka ni, sangka baik mereka ni akan buat yang betul lah untuk masyarakat, untuk ahli karah Majlis Al-Azim. Seramai 150 peserta menghadiri kursus sehari yang diadakan di Masjid Al-Azim Pandan Indah. Antara pengisian program ialah soal jawab tentang gangguan, bahan dan kaedah rawatan. Itu saya dah berubat tempat lain dulu sebelum datang kemari kan. Betul-betul kita cubalah datang sini untuk nak lebih tahu penyakit tu. Dia ada sikit-sikit je untuk keluarkan sepenuhnya kalau boleh lah. Sijil pengijazahan diberi kepada setiap peserta pada akhir program seminar dan terapi ruqyah syar'iyah. Usaha kerajaan dan beberapa NGO Islam membantu rakyat di negara bergolak seperti Palestin, Syria dan etnik Rohingya harus dipuji. Terbaharu Usaha Islamic Relief Malaysia (IRM) membantu negara-negara tersebut menghadapi musim sejuk. Program bertujuan mengumpul dana sebanyak 36 juta ringgit bagi kempen rayuan musim sejuk yang melanda Syria, Palestin, Lebanon, Afghanistan, Iraq, Bosnia, India serta masyarakat etnik Rohingya. So dalam program hari ini, kita bukan saja memberi kesedaran untuk kempen rayuan musim sejuk, kita juga meraih dana untuk kempen rayuan musim sejuk dan pada masa yang sama kita juga meraihkan anak-anak Rohingya. Turut mengambil bahagian dalam kempen ini ialah Icecape Ice Ring dengan menyumbangkan RM1,400 kepada IRM. Dengan bayaran masuk RM35, pengunjung dan penderma dapat merasai kedinginan luncur ais di samping kesedaran mengenai musim sejuk di negara bergolak. Tidak ketinggalan, 30 pelajar Rohingya berusia 6 hingga 16 tahun dari Rohingya Intellectual Skills and Excellent Rise yang diberi peluang bermain luncur ais. Rise baru 10 bulan ditubuhkan di bawah IRM beroperasi di Kajang Utama. Okey, baik. Subjek yang diajarkan sekolah adalah basically bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lepas tu kita ada sains, matematik, adin, agama. Agama merangkumi bacaan Al-Quran dan sedikit sebanyak pasal hadis. Jadi lepas tu insya-Allah tahun depan kita buat keputusan untuk bagi dia orang pendidikan vocational, maksudnya daripada segi bakery dan juga menjahit. Lebih 60% dari dana yang dikumpulkan itu kita salurkan untuk program dalam Malaysia, berbanding hanya hampir 40% ke luar negara. Jadi maksudnya di sini kita masih menitik beratkan keperluan dalam negara berbanding luar negara lagi di situ. Sedangkan hakikatnya di luar negara mereka ini lebih terkesan akibat bencana alam dan peperangan. Samarkand dan Bukhara, Uzbekistan pernah menjadi tanah lahir dan pusat pembelajaran para ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Umar Khayyam dan Imam Bukhari. Dan baru-baru ini Ketua Imam Masjid Jami' Al-Bukhari di Samarkand, Zainuddin Ishunqulov, berpeluang mengadakan lawatan ke Malaysia bagi sesi pertemuan bersama-sama imam-imam di negara ini.
bizni ziyoratgohimizga doimiy ravishda Malayziyadan sayyohlar, musulmon sayyohlar kelib turishadi. Lekin bu aloqalarimiz bugungi kunda bizni qoniqtirmaydi. Shu bilan birga Malayziya tomoni ham qoniqtirmaydi. Maqsadimiz musulmonlarni o'zaro hamkorligini, bordi keldisini ziyoda qilishlik. Chunki Qur'oni Karimda ham marhamat qiling, astag'firu billah va ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menurutnya, rakyat Uzbekistan melihat Malaysia sebagai sebuah destinasi mesra masyarakat Islam yang mengamalkan kesederhanaan. Bagi orang ramai sekitar Putrajaya, bersama-sama kita zahirkan solidariti selamatkan Baitul Maqdis dengan datang beramai-ramai ke Masjid Putrajaya esok bermula 2 petang. Sekian sumbangan bahan berita dari Kompleks Islam Putrajaya, kembali kepada Radio Indi Angkasa Puri.